Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program Hayati Quran siri yang ke-424 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga dengan pertemuan ini dapat kita mempelajari sedikit sebanyak berkenaan dengan kalamullah, dapat kita mengambil pengajaran daripadanya dan juga penghayatan supaya kita boleh bawa sesuatu dalam amalan seharian kita insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang diraikan diorang komen: Nur Hayati Yahya, Irma Mas, Jamilah Ehsan, Norazia Mukhtar, Elvira, Sharina Uthman, Syaikah Abdul Manaf, Aminah Hitam, Nur Hayati Yahya, Zimahdun, Azimah, Fatimah S, kemudian Galid Spirit, Hardi Suhaimi, Samsarina Saifuddin, Ana Sukaimi, Cahaya Kolbu, Ramlah Dasuki, Dayang Awa, Safia Sapian, Zuraida Siddiq, Rodita binti Uthman, Farida Hamdan, Mahziah Uthman, Wan Ruhaiza, Rina Khairil, Zakia Muhammad Nin, Abu Hassan Ibn Rushdi, Ramlah Rimon, Anizah Umar dan juga Virta Delima serta sahabat-sahabat yang lain. Pada siri yang ke-424 ini, kita nak sambung ayat yang mana kita berhenti semalam daripada surah yang ke-7. Surah Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-17. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat bermula daripada ayat yang ke-17, muka surat 152. Namun sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-17. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17 daripada surah Al-A'raf. Ayat yang ke-17 adalah sambungan daripada ayat yang ke-16, di mana kita telah baca selepas daripada iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan, agar dipanjangkan usianya sampailah hari kebangkitan. Itu yang kita baca pada ayat yang ke-14. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Minta iblis kepada Allah, berilah aku peluang yang mana aku tidak dimatikan sampailah pada hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menjawab, yang mana Allah terima, namun bukanlah sampai hari kebangkitan, namun sampai hari kiamat, hari sangkakala yang pertama. Iblis minta sampai tiupan sangkakala yang kedua, Allah izinkan sampai sangkakala yang pertama. Sebab itu kita baca pada ayat yang ke-15, qala
innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu wahai iblis minal munzarin, daripada kalangan orang-orang yang diberi peluang. Namun kita dah baca daripada surah Al-Hijr dan surah-surah yang lain bahawa tempoh yang Allah berikan peluang sampailah tiupan sangkakala yang pertama. Itu kita dah baca dah semalam. Kemudian bila iblis pada waktu itu Allah beri dia peluang, dipanjangkan usianya, tidak dimatikan sebelum daripada tempoh itu, maka dia buat perjanjian dengan Allah. Bukanlah pada waktu itu dia buat perjanjian untuk bertaubat, tidak. Dengan sombongnya, dengan bongkaknya. Kita dah baca pada ayat yang ke-16, dia buat perjanjian kepada Allah dan juga kepada Nabi Adam. Fabima aghwaytani, dengan sebab kamu telah menyesatkan aku, la aqudanna. Jadi ayat yang ke-17 adalah penerangan kepada perkataan la aqudanna. Maka pada waktu itu iblis berkata, la aqudanna, pasti dan pasti aku akan menanti. La aqudanna, menanti, duduk. Pada waktu itu menyesatkan manusia. Qa'ada maksud asalnya adalah duduk. Iblis duduk nak buat apa? Dia tunggu. Kenapa dia tunggu? Nak menyesatkan manusia daripada apa? Siratakal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus. Maka ayat yang ke-17 menerangkan bagaimana cara iblis menyesatkan. Sebab dia dah janji pada ayat yang ke-16, la aqudanna, pasti dan pasti aku akan duduk, aku akan menanti. Siapa? Lahum, manusia, zuriat keturunan Nabi Adam. Kenapa? Supaya aku boleh sesatkan mereka daripada jalan yang lurus. Maka pada waktu itu Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana pada waktu itu iblis nak sesatkan, daripada usaha dia bagaimana, caranya bagaimana. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan iblis menerangkan kepada Allah janjinya untuk menyesatkan manusia dengan ayat berikut. Ayat yang ke-17, iblis berkata kepada Allah, "Thumma", kemudian, la'atiyanna. La'atiyanna ada dua huruf takkid, dua penegasan. Yang mana terjemahnya kita terjemahkan sebagai la, pasti. Atiyanna, pasti aku akan datang. Hum, kepada mereka, dalam kurungan keturunan zuriat Nabi Adam, iaitu manusia. Maka iblis berjanji dengan Allah, dia akan bersungguh-sungguh menyesatkan manusia. Summa, kemudian, la'atiyanna, pasti dan pasti aku akan mendatangi. Hum, mereka, iaitu zuriat Nabi Adam. Sebab dia marah sangat dengan Nabi Adam. Pada waktu itu dia berdendam dengan Nabi Adam. Bagaimanakah iblis akan datang? Al-Quran menerangkan kata-kata iblis, janji dia, min, daripada, baini, arah. Baini terjemahnya di antara, tetapi di sini disebut arah. Min baini, daripada arah. Aidihim, arah depan. Maka iblis akan menyerang manusia, menyesatkan manusia daripada arah depan. Wa'an, dan daripada. Khalfihim, arah belakang mereka. Wa'an, dan daripada. Aimanihim, arah kanan mereka. Wa'an, dan daripada. Syama'ilihim, arah kiri manusia. Maka pada ayat ini iblis berjanji dengan Allah, ya Allah, untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam, manusia ini. Aku berjanji aku akan menyesatkan mereka, aku akan datang kepada mereka daripada keempat-empat penjuru. Daripada pada waktu itu arah arah depan, arah belakang, arah kanan dan juga arah kiri. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini bahawa disebutkan keempat-empat penjuru ini ziyadata bayan lihirsi syaitan ala idlali bani Adam bisyattil wasail. Dengan disebutkan keempat-empat penjuru ini, ada dua pengajaran. Yang pertama, kesungguhan iblis untuk menyesatkan manusia. Kesungguhan dia.
pada waktu itu bersungguh-sungguh, dia tidak putus asa. Dia cuba menyesatkan manusia dengan satu cara, manusia itu berjaya selamat, maka dia akan sesatkan dengan cara kedua. Manusia itu berjaya, dia akan sesatkan dengan cara ketiga. Manusia itu berjaya selamatkan diri, dia akan cuba sesatkan pada cara yang keempat. Lalu dia akan berterusan menyesatkan manusia dengan pelbagai cara. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Iblis tak pernah berehat, iblis tidak pernah berputus asa, sampailah waktu manusia dalam sakaratul maut pun dia akan sesatkan manusia. Ini pengajaran pertama. Lalu kenapa pada waktu itu kita tidak bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah? Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh menjaga amalan kita? Kenapa kita tak bersungguh-sungguh menjaga iman kita sebagaimana bersungguh-sungguhnya iblis untuk mencuri iman kita? Lalu 4 penjuru merujuk kepada kesungguhan iblis untuk menyesatkan manusia. Itu yang pertama. Pengajaran yang kedua yang ada dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini bahawa disebutkan keempat-empat penjuru nak menggambarkan bisyattal wasail, iblis menyesatkan manusia dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai cara. Kadangkala dia akan sesatkan manusia dengan jalan maksiat. Maka dia akan suruh orang tu buat maksiat. Kadangkala iblis menyesatkan manusia dengan pada waktu itu dia menyuruh meletakkan was-was kepada manusia itu untuk meninggalkan perkara yang sunat. Maka itu juga ada. Lalu dia tak terus suruh buat maksiat, dia suruh tinggalkan amalan sunat dulu. Kadangkala dia sesatkan manusia, dia tak suruh tinggalkan apa-apa, dia cuma rosakkan pada niat sahaja. Daripada sepatutnya buat amalan tu kerana Allah, dia pada waktu itu bisikkan, was-waskan, lalu manusia buat amalan itu. Dia masih beramal, manusia tak tinggal, dan zahirnya tak buat maksiat pun, tetapi pada waktu itu dia rosakkan pada niat. Lalu keempat-empat penjuru, pengajaran yang kedua adalah bagaimana cara iblis pada waktu itu pelbagai cara untuk menyesatkan manusia, merosakkan amalan manusia, bisyattal wasail, dengan pelbagai cara. Maka ini dua pengajaran yang kita dapat, kesungguhan iblis untuk menyesatkan manusia dan pelbagai cara yang dia guna untuk menyesatkan manusia. Lalu kadang-kala manusia itu dia rasa pada waktu itu selesa. Tak ada pun aku sesat, aku tak buat maksiat, tetapi pada waktu itu dirosakkan niat. Pada waktu itu sedar tak sedar, manusia meninggalkan amalan sunat yang merupakan benteng, yang merupakan perlindungan untuk amalan fardu. Orang yang mana pada waktu itu dia jaga sunat dia sungguh-sungguh, insya-Allah terpelihara fardunya. Tetapi kalaulah dia jaga fardu sahaja, dia khawatiri dia khawatiri fardu itu pun dia akan tinggalkan pada satu masa. Maka ini dua pengajaran yang disebutkan di sini. Kemudian ada sebahagian tafsir pada waktu itu menyebut, contohnya dalam tafsir Al-Wasit, maksud daripada datang daripada arah depan, thumma la'atiyanna, kemudian kata iblis di hadapan Allah, aku pasti dan pasti akan datang kepada manusia daripada arah depan. Lalu arah depan maksudnya apa? Dalam tafsir Al-Wasit disebut ay min qibalil akhirah, arah depan maksudnya daripada urusan akhirat. Lalu itu tafsiran yang kedua. Depan dan belakang bukanlah bermaksud penjuru, tetapi depan maksudnya iblis akan merosakkan manusia daripada sudut urusan akhirat. Adapun belakang pada waktu itu bermaksud urusan dunia. Dia akan rosakkan manusia melalui jalan urusan akhirat, ataupun dia akan merosakkan manusia melalui jalan urusan dunia. Kemudian kanan pula maksudnya apa? Maka kanan pada waktu itu merujuk kepada hasanat, amalan-amalan baik. Dia akan rosakkan manusia punya amalan baik. Kemudian kiri pula maksudnya apa? Kiri maksudnya pada waktu itu dosa. Dia akan suruh manusia itu tambahkan maksiat dan dosa dan jangan bertaubat daripada maksiat dan dosa. Maka bila kita faham, ringkasannya ada dua tafsiran.
Tafsiran yang pertama, maksud daripada depan, belakang, kanan dan kiri merujuk kepada 4 penjuru, menggambarkan kesungguhan iblis pada waktu itu nak menyesatkan anak Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud daripada depan bukanlah penjuru, tetapi maksudnya adalah akhirat. Tafsirannya adalah akhirat. Iblis akan merosakkan manusia daripada sudut urusan akhirat dia. Belakang pula maksudnya adalah urusan dunia. Kanan, amalan-amalan baik. Kiri, maksudnya adalah amalan-amalan buruk. Maka itulah cara pada waktu itu syaitan merosakkan amalan manusia. Maka ini ada 2 tafsiran pada maksud depan, belakang, kanan dan juga kiri. Kemudian janji iblis kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, aku akan bersungguh-sungguh menyesatkan anak cucu Adam dan aku akan serang mereka daripada pelbagai penjuru. Ataupun tafsirannya, aku akan serang mereka daripada urusan akhirat dan dunia, daripada urusan yang berkaitan dengan pahala maupun dosa. Dan kemudian kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada serangan itu, ya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Apakah terjemahannya? Wala tajidu, lalu engkau tidak akan mendapati. Ya Allah, wala tajidu, lalu engkau tidak akan mendapati. Aktsara, kebanyakan, hum, mereka, iaitu manusia, anak-anak Adam, syakirin, daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan daripada mereka akan terpedaya, ya Allah. Janji iblis kepada Allah. Kebanyakan daripada pada waktu itu akan ikut aku, ya Allah. Maka sebab itulah iblis berkata, wala tajidu, dan engkau akan mendapati, ya Allah, aktsara, kebanyakan daripada anak Adam, bahawa pada waktu itu mereka, wala tajidu, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, syakirin, daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Maksudnya kebanyakan daripada mereka adalah orang yang pada waktu itu tidak menghargai nikmat Allah. Pada waktu itu terpedaya dengan hasutan-hasutan daripada iblis. Kemudian dalam tafsir Al-Wasit dibawakan sepotong riwayat Nabi. Riwayat ini panjang, yang mana menerangkan riwayat Nabi yang ada dalam Musnad Ahmad daripada Saburah bin Faqih, bahawa beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahawa iblis akan menanti anak Adam, memerhatikan anak Adam untuk menyesatkannya dengan pelbagai cara. Kemudian Nabi SAW terangkan, riwayat itu panjang. Kemudian riwayat yang kedua dibawakan tentang doa yang diamalkan untuk Nabi. Sebab pada ayat yang ke-17 ini, iblis dah janji dengan Allah, dia akan serang daripada pelbagai penjuru. Maka kita dah belajar dah doa ni dalam kitab Al-Adhkar. Sebentar. Minta kitab Al-Adhkar. Minta kitab Al-Adhkar. Okey. Lalu doa ini kita dah belajar dalam kitab Al-Adhkar. Dan Nabi sentiasa mengamalkan doa ini. Lalu doa ini pun sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana bila iblis dah berjanji nak serang kita daripada pelbagai penjuru, kita dah bersedia dengan senjata. Dan apakah senjata orang beriman? Senjata orang beriman adalah doa. Lalu orang beriman pun dia dah bersedia dengan serangan syaitan tadi dengan doa dia. Sebab itu doa ni Nabi SAW ajar kita. Kalau kita buka kitab Al-Adhkar, kebanyakan sahabat ada pada muka surat 172. Nanti sahabat-sahabat rujuk. Muka surat 172. Riwayat yang ke-216. Muka surat 172. Riwayat yang ke-216. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah, di mana Abdullah bin Umar menceritakan, meriwayatkan bahawa Nabi tak pernah meninggalkan doa berikut. Apakah doanya? Saya sekadar baca. Nanti kalau sahabat-sahabat nak catat, nanti pada waktu itu boleh rujuk kitab masing-masing, muka surat 216. Maka pada tafsiran ayat ini, para ulama tafsir bawakan doa ini, iaitu Nabi SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta memohon kepadamu,
al-afiyah, keafiatan, kesejahteraan, keselamatan fid dunya wal akhirah, pada urusan dunia dan akhirat. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, al-afwa, pengampunan, wal afiyah, dan kesejahteraan, keselamatan, fi dini, pada urusan duniaku, wa dunyaya, fi dini, pada urusan agamaku, wa dunyaya, pada urusan duniaku, wa ahli, dan juga urusan ahli keluarga, wa mali, dan urusan harta. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah akan auratku, wa amin rawati, dan amankanlah daku pada ketakutanku. Lalu ini doa berikut sebagai apa? Sebagai persediaan untuk serangan syaitan. Apa yang Nabi ajar kita minta? Allahumma, ya Allah, ihfazni, peliharalah aku, min baini yadai, daripada arah depan. Sebab syaitan janji, iblis janji nak serang daripada arah depan. Lalu pada doa ini kita minta, ya Allah, lindungilah aku daripada arah depan. Wa min khalfi, lindungilah aku daripada arah belakang. Wa an yamini, lindungilah aku daripada arah kanan. Wa an shimali, lindungilah aku daripada arah kiri. Syaitan hanya sebut 4 penjuru ni, tapi dalam doa kita minta lebih. Wa min fauki, lindungilah aku daripada arah atasku, ya Allah. Wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu, ya Allah, daripada aku tertipu daripada arah bawahku. Maka doa yang Nabi SAW ajar merupakan senjata untuk pada waktu itu kita bersedia dengan serangan syaitan yang syaitan dah janji depan Allah, ya Allah, aku akan mendatangi manusia daripada segala penjuru, dan kita dah bersedia. Sebab itu Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, tidak pernah meninggalkan doa ini. Bahkan ada penambahan arah atas dan juga daripada arah bawah. Tapi kalaulah kita tak amal, bererti pada waktu itu kita tidak ada senjata, tidak ada persediaan. Padahal Nabi dah ajar daripada riwayat Abdullah bin Umar ini yang kita dah belajar pun dan kita dah pernah baca. Kemudian kata iblis kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan aku berjanji, ya Allah, engkau akan mendapati kebanyakan manusia bukan daripada kalangan orang-orang yang sabar. Maka apakah jawapan Allah kepada janji iblis? Iblis berjanji yang dia akan sesatkan manusia bila dia dah mendapat jaminan bahawa Allah akan beri dia kehidupan. Allah tidak akan matikan dia sebelum sampainya sangkakala yang pertama. Maka iblis bila berjanji begitu, Allah pun buat perjanjian. Allah kata baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dengan iblis, wahai iblis, engkau dan semua yang ikut engkau, banyak mana pun bilangan mereka, semuanya aku akan penuhkan neraka. Itu pula janji Allah. Dan itu sebenarnya adalah amaran untuk kita pada waktu itu jangan mengikut jalan iblis. Sebab itu datangnya para rasul mengingatkan kita, datangnya kitab-kitab mengingatkan kita, datangnya pelbagai peringatan untuk mengingatkan kita supaya jangan ikut iblis. Kenapa? Sebab Allah janji pula pada ayat yang ke-18, ketika mana iblis dah berjanji dengan Allah, maka janji Allah sangat mudah. Maka kalaulah begitu, engkau akan masuk ke dalam neraka dan semua pengikut-pengikut kamu, banyak macam mana pun bilangan mereka, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terusir, dalam keadaan tercela. Lalu itu janji Allah pula, yang mana insya-Allah ayat 18 ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu saya nak war-warkan kepada sahabat-sahabat, insya-Allah sebentar lagi pada jam 9.30 kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, disusuli pada jam 10.30 bersama pada jam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada jam 10.30 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ruslan Muhammad. Mudah-mudahan ada pengajaran yang kita ambil daripada pengajian kita Al-Azkar pada pagi ini. Lalu Al-Fadil Ustaz Syed Qadir Al-Jufri pada jam 9.30 dan Al-Fadil Ustaz Ruslan Muhammad pada jam
10.30 insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Apa yang baik semestinya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, jemput bersama dalam program kita Al-Azkar sebentar nanti insya-Allah. Terima kasih semua.